Terima kasih. Assalamualaikum Hafiz, apa khabar? Waalaikumsalam. Malam 24 bersama hati bersama Art Fazil ya. Wow, tak diam-diam sudah nak konsert ni, apa hal ni? Oh, ni ialah akan datang ni saya dapat undangan daripada Esplanade untuk membuat suatu persembahan di Recital Studio yang diberi judul Full Moon Over Marina Bay. Wow, kenapa Full Moon Over Marina Bay? Okay, ini sempena pelancaran semula album Inggeris saya yang tahun 1993. Asal ada lagu album Full. Jadi ini nostalgia lah kira sedikit untuk penat-penat lama yang dah lama tak jumpa. So dalam album tu ada lagu Full Moon Over Marina Bay dan Esplanade kan di Marina Bay. Saya rasa mungkin sesuai dengan kena dengan jalan cerita lagu dalam album tu dan tentang sedikit tentang Singapura dan kena dengan apa yang buat waktu dulu dan sekarang. Itulah kita namakan Full Moon Over Marina Bay. Ya, sebab judul tu dah menarik perhatian dan judul tu memang tak asing lagi. Kalau ada peminat Art Fazil ada tahu, tentu tahu lagu tu jadi untuk mengimbas kembali kenangan tu kita strum sikit lah gitar sikit. Boleh. Ada nak nyanyi dengan Art pun boleh juga. Kerana untuk konsert anda di Esplanade tu anda ajak pendengar sekali atau penonton sekali menyanyi kan? Boleh, ya. Kan? Okey, Art, beritahu kita lebih lanjut lagi tentang konsert anda ni Ini tawaran dari Esplanade dan anda dijemput ni satu kebanggaan bagi saya, bagi anda sendiri Alhamdulillah. Ini dah kali ke-3 atau 4 saya buat persembahan di Esplanade. Sebelum tu ada festival muzik, ada Yuna Ramisari dan banyak artis lagi. Dan sebelum tu juga ada dalam 2011 juga ada juga program saya buat bersama Esplanade. Jadi kali ini saya sempena pelancaran semula album Inggeris saya yang tahun 1993 tu yang kami re-release kembali, melancarkan kembali. Kerana album ni diminta ramai oleh peminat. Sebab masa dulu mungkin ramai beli kaset kan. Jadi sekarang mungkin kaset player pun dah tak ada. Kalau nak main CD kena beli kereta. Tapi saya dah upload lagu-lagu ni dalam iTunes dan Spotify juga. Jadi untuk siapa yang ingin mendengar boleh mendengar di Spotify atau download di iTunes. CD-nya juga sudah diedarkan di Musika, di CD Rama dan banyak lagi kedai-kedai di Singapura lah dan juga di Malaysia. Itu dia Art Fazil dan ramai yang kenali Art Fazil dengan kelantangannya, suaranya, pendapatnya, pandangannya dan beliau juga boleh menulis, mencipta lagu, bernyanyi. Itulah kehebatan Art Fazil, seorang seniman kiranya. Dan tak heran kalau banyak komen-komen di akhbar-akhbar ataupun di online mengatakan Art Fazil ni saya tukil Kashmir Club London mengatakan Art Fazil is one of the most natural, comfortable performers you will ever see. Itu dia laporan dari Kashmir Club London. Zaman saya tinggal di London. Jadi berdapat komen-komen begini, apa reaksi anda? Saya rasa macam mula-mula macam tak percaya jugalah ada komen daripada, sebab kita sebagai performer kita hanya perform, deliver lagu dan mengharapkan yang peminat ataupun pendengar terhibur Tapi bila dapat komen macam itu daripada Kashmir Club. Kashmir Club ni kalau ikut sejarahnya adalah salah satu klub penulis lagu dan artis yang unggul di London artis seperti yang saya pernah lihat perform di situ termasuk Katie Tunstall, Nerina Palo. Saya pernah jumpa artis-artis dari producer dalam di Kashmir Club. Jadi dia seperti macam the best of the best songwriters dekat London tu dia akan pergi atau buat show di London. Jadi ada beberapa kali saya dapat peluang untuk perform, buat show dalam 1 jam lebih secara solo. Jadi dapat pengiktirafan begitu, saya rasa macam best juga dan kita keep going lah. Dan dari situ lebih banyak kontak dan lebih ramai lagi yang kenal saya lah. Ya, itu dia Art Fazil dah meletakkan tapaknya di London Dan kalau di Singapura anda masih ingat lagi kalau anda jejaki Art Fazil dengan Roshan Fikir waktu itu Dan sekarang ini anda di antara yang masih lagi bertahan. Di antara Roshan Fikir satu dah meninggal, Hisham. Kemudian Mahir pun masih berkarya juga tapi agak low profile. Tapi Art masih lagi berkarya Apa yang buat anda bertahan sampai sekarang? Saya rasa yang buat saya masih bertahan adalah lagu-lagu. Kerana saya sentiasa menulis lagu. In fact besok saya masuk ke studio untuk mengadun atau mixing lagu single baru. Wow. Selepas Relax Brother ni. Boleh tak kasi gezek sikit? Saya punya falsafah dia kalau lauk belum masak tak boleh rasa. Sikit pun tak boleh rasa? Cubit pun tak boleh? Itu pantang dia Pantang dia. Jangan. Jangan. Kalau itu saya hormatilah pantangan tu Jadi pada saya
seorang artis tu dia sentiasa perlu ada karya yang baru. Betul. Kalau tidak, kita akan hanya jadi artis nostalgia. Betul. Atau artis zaman yang kita mula-mula keluar. Jadi macam saya rasa seperti macam M. Nasir, Ramli Sarip, kita tak boleh kata dia artis 70-an sebab dia orang masih lagi aktif. Ramli Sarip masih lagi perform, masih relevan, ya. Masih relevan. Jadi ini satu jangkauan yang baru untuk artis generasi sekarang ini, untuk melihat ke depan, dan kita tidak terhad dengan umur atau generasi atau kita keluar tahun berapa dulu. Jadi ini saya rasa macam kita seorang karyawan atau lawyer atau doktor, engineer, kita tak boleh kata, oh dia doktor tahun 70-an. Betul. Kan, sebab dia masih selagi kita masih relevan, kita update dengan apa yang sedang berlaku dalam industri, dalam karya, saya rasa kita still relevan. Dan tiada orang boleh matikan setiap karyawan ataupun seorang artis itu selagi dia masih lagi berkarya. Betul. Ya, itu saya setuju. Saya suka sangat itu kerana anda terus mengukir nama dengan karya-karya baru. Dan saya nak tanya, adakah kelainan lagu anda yang baru nanti dengan Relax Brother ni? Ada sedikit kelainan, lebih kemelayuan. Dan tentang orang Melayu, favourite saya. Itu memang forte anda, saya minat subject matter itulah. Jadi nanti insyaAllah dalam sebulan 2 ni, kalau selepas adunan kita buat video klip apa, sementara tu saya sibuk membantu Moro Records mempromosi lagu yang saya cipta bersama yang muda, lagu Blues Nasi Kandar. Akan keluar lah? Sudah keluar. Sudah. Okay. Dah berapa lama di pasaran? Mungkin dalam sebulan. Saya rasa YouTube views dah masuk 5-6 ribu, 7 ribu. Baru lagi lah kira. Lama lagi kita akan dapat jugalah. Dan Jamil Said merupakan anak didik anda juga. Jamil Said, bagaimana? Dia single terbaru Jamil Said pun baru kami produce dan release, iaitu lagu judul Ballerina. Saya nampak tadi di internet. Ballerina. Dia seorang yang berpotensi tinggi. Suara dia suara yang unik. Dan kata orang tu ada setengah DJ mengatakan ni suara jantan. Yes, betul, saya setuju tu. Tapi Art Fazil yang kita kenali, Dr. Rashan Fikir, itu lantang sekali. Ada message yang nak disampaikan. Malah dalam Relax Brother tu pun ada sebut bola batu putih dan sebagainya. Dalam maknanya tu. Kenapa anda suka lantang sangat dalam lagu-lagu anda? Saya rasa mungkin benda ni saya tidak berbuat. Kita tak boleh orchestrate, create benda ni. Saya rasa saya perlu jujur dalam menyampaikan pendapat saya. Pendapat saya mungkin ada orang tidak terima, itu terpulang masing-masing lah. Tapi saya rasa selagi saya tidak menyinggung secara peribadi, apa yang saya selalu ketengahkan adalah topik atau isu. Sama ada ialah isu semasa, dasar polisi, apa seterusnya, itu kita berbual dalam arena intelektual, tidak secara personal. Seorang artis itu harus jujur dengan karya-karya dia. Saya rasa itu penting untuk artis. Sebab apa? Sebab bila kita jujur, sesuatu itu akan sampai ke sanubari pendengar. Betul, setuju. Kita tidak boleh saya rasa dari segi segala apa macam kerja pun, kalau kita ikhlas, kita buat secara jujur dan memberi 100% apa yang ada pada diri kita untuk masyarakat, saya rasa itu mungkin tidak sebanyak pun akan sampai ke setengah masyarakat yang mungkin terima. Kita dalam hidup ni memang kita tak boleh please everybody. Betul. Kadang-kadang kita buat baik pun orang tak suka, kita buat jahat ada orang suka. Betul. Buat jahat orang suka. Kadang-kadang itu manusia suka yang lain dari biasa selalunya. Saya rasa kita tidak boleh please everybody, tapi selagi kita ikhlas dan niat kita bukan untuk attack personal ke apa, saya rasa insyaAllah ada ruang lah untuk kita diminda atau hati masyarakat. Saya tanya tentang Relax Brother tu. Bila anda cipta lagu tu, walaupun anda kata lagu tu relax, santai, tapi ada makna di sebalik lagu tu kan. Tapi ada seorang teman saya yang ni dia pergi universiti main budak-budak lah. Kenapa Relax Brother? Orang Melayu ni relax nanti ketinggalan tau. Relax Brother. Jadi anda nak bangkang ke anda nak ini pertahankan? Soalan yang baik. Dia mesti faham. Relax tu atau saya panggil dalam istilah saya Relax Sophie. Okey. Filosofi relax ada Relax Sophie Fazil. Okey. Dalam Relax Sophie saya adalah relax sebenarnya dia bukan malas. Okey. Jangan disalah artikan, sebab saya dah bikin lagu Ali Malas. Jadi kalau saya suruh orang relax, saya akan bercanggah dengan lagu Ali Malas. Betul. Jadi siapa yang nak mempersoalkan, kena kaji archive lagu-lagu Rashan Fikir, lagu-lagu saya yang saya tulis dulu. Jadi saya rasa lagu relax ni sebenarnya bertenang. Kalau ikut hadis pun Rasulullah kata, saya bukan ahli agama, tapi kita baca, kita kadang dapat sedikit sebanyak hikmah dia. Betul.
jangan gopoh, jangan buat sesuatu cara gopoh gapah. Kerana yang gopoh gapah itulah syaitan. Kalau kita tarik lagi demi filosofi itu, so relax lah. Betul tak? Betul, saya setuju dengan pandangan anda, tapi ada beberapa pihak yang mungkin ada pandangan tersendiri ya. Jadi itu penjelasan Al-Fazil dalam Gurun Al-Badan. Bukan untuk orang Melayu relax terus nanti ketinggalan, tapi ada makna di sebalik relax itu, tenang dalam apa yang kita lakukan. Kalau ikut dalam cerita lagu pun, masa memandu relax, jangan apa ada road rage. Betul. Kalau orang buat sesuatu terhadap kita, kalau kita rasa marah sangat sampai kalau kita baca di akhbar sampai bergaduh, sampai membunuh. Betul. Kalau dia dengar lagu relax Badan, mungkin dia tak buat. Betul. Bila isteri bergaduh dengan isteri, ada pun nak tampai sepukul isteri, kira dah tak relax lah tu. So isteri kat relax bang. Kan dia cakap relax bang. Abang astagfirullahalazim. Abang relax lah, abang relax. Itu message sebenarnya. Okay, Al-Fazil kita tahu mesti lagu-lagu dia begitu serius dia berkarya, ada message yang nak disampaikan. Siapa sebenarnya Al-Fazil ni? Orang yang serius ke, kelakar ke, macam mana? Pribadi. Saya rasa saya rasa musician semua adalah easy going. Diorang pun banyak musician saya kenal pun bukan orang yang serius. Cuma kadang-kadang topik yang kita ketengahkan adalah topik yang serius, jadi kita tak boleh main-main. Betul. Tapi secara peribadi saya rasa saya santai, saya suka tengok filem komedi. Apa filem komedi anda tonton? Wah, biasalah. Antaranya Piramli. Antu 45 Balik Kampung tengok tak? Itu belum tengok lagi. Belum Piramli lah Piramli, ada cerita masih Monty Python, cerita-cerita British comedy saya suka. Dark comedy gitu Dark comedy. Saya rasa saya minat, saya suka ketawa sebenarnya. Ada seorang intelektual anda rasa? Saya rasa saya banyak berfikir daripada mengintellectualize sesuatu perkara. Mungkin nak kata saya seorang intellectual, saya honestly saya rasa diri saya adalah seorang musician yang menulis. Dan kalau anda membaca buku-buku apa yang anda baca selalunya? Dia bertahap-tahap dan bermusim-musim. Baru-baru ni saya pergi ke Jogja, saya beli dekat 10 buku. Kebanyakan tulisan Pramodia Ananda Toer. Berat-berat lah tulisan ini. Saya dapat biografi. Termasuknya Tenggelamnya Kapal Benefik, anda dah baca? Itu ada. Tapi saya yang minat ni biografi yang ditulis sendiri tentang dirinya. Oleh diri. Dia tulis masa di dalam penjara. Itu penting kan. Semuanya tulus dan ikhlas. Dan juga saya minat karya-karya Andra Hirata. In fact saya amat gembira dapat bertemu dengan Andra Hirata tahun lepas pada Pesta Buku di Singapura. Laskar Pelangi. Penulis Laskar Pelangi. Kenapa anda suka baca penulis dari Indonesia? Apa keistimewaan mereka ni? Satu soalan yang baik, Hafiz. Saya rasa mungkin mereka punya budaya intelektual amat tinggi dan mendalam. Dari segi penggunaan bahasa. Lagipun kalau kita tengok daripada rakyatnya hanya jumlahnya mungkin 250 juta. Jadi yang terbaik tu adalah terbaik dalam 250 juta manusia. Jadi saya rasa kita dapat karya-karya yang baik dari segi muzik, filem, karya buku. Saya rasa jadi kita ni menumpang lah, meminjam sedikit macam. Adakah bermakna anda rasa Singapura belum sampai ke tahap seperti orang-orang Indonesia bila berkarya dari segi penulisan buku? Mungkin ada satu dua, tapi jaraknya terlalu panjang. Banyak jaraknya. Dia sebab lagi pun dengan keadaan kita yang lebih mementingkan kerjaan tetap, ekonomi tetap. Jadi itu membuat orang takut untuk berkecimpung dalam menulis, berkarya, kerana itulah satu industri yang memerlukan masa, memerlukan wang, memerlukan investment yang tinggi. Betul. Jadi mungkin kita takut nak masuk sebab apa, nanti tak tahu masa depan macam mana. Dan apalagi cari wang untuk sara hidup itu kebimbangan banyak penulis di sini. Dan saya rasa mereka tu bagus kerana mereka pernah mengalami penderitaan yang dahsyat. Betul. Pernah mengalami kesukaran hidup. Kalau kita di Singapura semua senang hidup Saya rasa itu ada kena-mengena dengan keadaan hidup di Indonesia, kerana mungkin cara penghidupan tu mungkin ada yang susah, ada yang begitu senang. Jadi kepelbagaian dalam kehidupan orang masyarakat Indonesia tu mungkin menjadi bahan untuk penulis-penulis berkarya. Itu penting Bukan harus ditekan, rasa tertekan baru dapat tulis. Selalunya gitulah. Kalau kita happy susah nak tulis yang baik. Macam gitu. Selalunya begitu. Kalau kita tengok karya daripada Renaissance, zaman-zaman European masa diorang tengah revolusi, semua karya yang bagus dari situ. Betul. Tapi kalau kita tengok Switzerland Switzerland tak ada masalah. Dia bikin jam kuku clock je. Itu dia. Itu kita nak tanya, dan kita dah buat sikit homework lah kan. Betul tak Betul. Tadi ada seorang pendengar kata, buat satu konsert tu nyanyi tak berhenti ke? Mestilah, orang dah lama
Mira mesti boleh nyanyi 1 jam non-stop tanpa henti. Lain budak-budak baru pancit je kau nyanyi. Sebab tu yang lama tu macam dia makin lama makin bagus, makin bagus. Betul tak? Betul. Jadi Mira, silakan soalan anda. Tadi saya dengar tentang cerita anda mengatakan di London anda ada peluang nyanyi ya. Saya. Boleh saya tahu lagu-lagu apa yang anda nyanyikan? Kebanyakannya lagu Inggeris, lagu sendirilah. Tapi kadang-kadang tu ada juga saya main lagu Melayu. Dan juga bila event tentang mungkin private show di London untuk masyarakat Melayu, saya nyanyi lagu Melayu lah. Ada sekali 2 kali tu saya perform untuk private show untuk kerabat di Raja Malaysia. Itu kena nyanyi lagu tradisional sikit. Jadi tapi kebanyakan kalau perform di club selalunya lagu Inggeris lah. Jadi anda duduk di sana waktu di London saya rasa macam dah berapa tahun 10 tahun ada? Lebih dah daripada 95. Tapi saya selalu pergi balik ulang-alik lah. Tak langsung tak balik. Yalah. Jadi waktu di sana duduk tak ada ke teman hidup? Teman hidup Teng. Itu soalan biasa. Bila artis dah lama tak ada pasangan, orang sibuk tanya, macam rasa macam bosan dengan soalan ni. Pernah terfikir tak nak kahwin dengan Mak Saleh satu waktu dulu kat London? Pernah tak? Banyak Mak Saleh nak kahwin dengan saya, tapi saya tak nak. Kenapa awak tak nak Mak Saleh? Mak Saleh anak kacukan cantik menjadi pelakon suria. Kita perlukan muka-muka yang ada pan Asian sikit di TV. TV is visual. Tolak rezeki tolak rezeki ke tolak bala kak? Teng. Okey, anda banyaklah rupanya Mak Saleh tak lama, tapi anda tak nak lah. Adalah yang minat-minat, tapi mungkin saya sebenarnya gini, saya suka bergerak secara sendiri sebab dia ringkas. Dengar tu Mira. Dia macam ibarat lagu sungguh enak jadi orang bujang sayang, kemana-mana tiada yang larang. Jangan jealous, happy, single and happy. Kalau awak dah kahwin bahagia, saya doakan terbaik untuk awak semua. Ni last question Okey, macam mana awak boleh karang lagu Relax Brother ni mengundang yang artis Malaysia apa? Imuda Imuda boleh terselit dalam ini album. Tapi bukan pertama kali kan Imuda pernah bersama anda dulu? Tak pernah. Okay, cerita dia gini, Relax Brother tu saya tulis sendiri. Tapi bila saya nak rakam, saya rasa ikut firasat saya, lagu ni kalau saya buat sendiri mungkin impact dia kurang. Jadi saya perlu seorang yang mungkin ada, sebab dia ada elemen komedi dalam lagu ni. Jadi sebab mungkin Imuda dia dengan watak dia sebagai Iron Sam dan dalam karakter sitcom dia kan, dan saya rasa mungkin dia sesuai. Jadi bila saya approach dia pun setuju, dan kami buat rakaman demo dan seterusnya. Rasa macam sesuai dan macam lagu tu jadi kita ambil langkah macam okeylah, kita nekat lah, kita release lah lagu ni. Mungkin dia tidak tak seperti lagu-lagu biasa. Jadi dia santai, dia Imuda dia add on atau comic element dalam lagu tu, sebab dia punya cara santai dia tu memang natural semula jadi. Dan frankly speaking saya mula-mula dengan lagu tu saya nampak. Betul, ramai orang pun. Kenapa? Sebab apa? Bila saya dengar dia punya kata, lirik tu sikit, ulang-ulangnya lebih. Tapi itu buat orang ikut-ikut. Ikut. Pada awalan bila dengar, kita rasa kenapa lagu ni begitu pendek ni kata, tapi dia punya Relax Brother tu lebih. Tapi yang penting awak ingatkan. Jadi alamak bosan lah. Kadang dengar alamak singit lah. Relax Brother tak ada lain. Jadi bila dah sekarang kita tengah dalam kepenatan kita nak relax, kita dengar lagu tu rasa relax lah. Bagus sekali Mira. Terima kasih Mira. Terima kasih. Dia antara pendengar yang suka tanya soalan, banyak soalan. Kalau tak diberhentikan, dia takkan berhenti. Jadi kita berhentikan. Sama Art Fazil, tamu kita dalam Malam 2 Mat. Malam 2 Mat di Warna 942 FM. Dan antara artis yang anda pernah bekerjasama, termasuklah Ella, Ramli Sarip. Apa pengalaman anda? Pengalaman yang mungkin tak dapat anda lupakan bersama Ella? Yang paling poignant atau paling yang berkesan adalah apabila saya bertemu dengan Ramli Sarip.
Okay, cerita dia macam ni. Pada umur saya 18 tahun, saya sibuk buat demo kat rumah pakai gitar tom, dalam toilet record lagu-lagu cara akustik. Konon-konon nak jadi artis rakaman lah. So lepas tu pergi production house, pergi record company. Maksud Singapura banyak, Warner Music, Polygram, apa semua. Pergilah kasih. Kita innocent, tak tahu ini kasih lagu, orang mungkin tahulah kan. I mean, dia tahu menilainya. Tapi kata, oh your demo not so good, you cannot sing. Saya kata, biarlah, tak apalah. Sekali hari tu saya berada di Warner Music, masa itu di Tan Boon Liat Building di kawasan Havelock. Saya naik sana, lepas kasih demo, saya tolak Ramli Sarip baru masuk office Warner Music. Saya cakap, ni Ramli Sarip nak cakap apa? Ni Ramli Sarip ni, tak cakap rugi. Saya cakap, Abang Ramli, saya ada lagu rock, Abang Ramli nak dengar tak? Bayangkan Ramli Sarip masa tu lagu Bukan Kerana Nama, lagu Bukan Kerana Nama tengah hot masa tu lah. Dia dah macam buat peralihan Peralihan Charity dia buat solo, second album dia judul Bukan Kerana Nama, itu tengah meletup gila. Cakap, ni Ramli Sarip ni nak cakap. Saya cakap, Ramli, saya ada lagu rock, nak dengar tak? Dia cakap, kalau ada, adik letak kat reception lah. Saya pun balik, saya tulis rekod lagu satu tu. Besok saya hantar ke reception. Saya betul dah tak ingat apa-apa lah. Bodoh lah. Okey, nak kasih, mungkin dia reject ke apalah kan. Sekali lepas seminggu, saya dapat nombor telefon call. Orang beli telefon lah? Telefon rumah. Lepas tu dia kata, boleh cakap dengan Fadil. Oh, terus terang kita Fadil. Saya Fadil. Oh. Cakap, tapi awak belum kenal dia lagi Belum kenal. Okey. Dia kata, ini Abang Ramli nak pakai lagu tu, Orang Kota. Oh, sama, suara dia sama sama. Tepuk lah. So lagu Orang Kota, lagu pertama yang dirakam oleh Ramli Sarip dalam album Perjalanan Hidup. Dan lepas tu saya ikutlah mana-mana dia buat rakaman ke, ada show ke, dia lepak dekat Busra Street ke. Memang pot dia lah itu orang Jawa kata ngoyok lah. Ikutlah mana dia cakap budak ni menyibuk agaknya kan. Tapi perlu anda nyibukkan diri waktu itu sebab kita tak ada training secara formal. So saya anggap sebagai mentorship, mentoring secara tidak secara formal. Itu yang saya diberi peluang belajar daripada memandang dalam studio, cara dia buat rakaman, cara dia menganalisa lagu. Kadang-kadang bila dia dah percaya, lepas tahun 2 dia mungkin lebih percaya kepada kita punya karya. Jadi bila kadang-kadang dia buat production untuk Khatijah Ibrahim atau Romzi, dia akan call Art, Abang Ramli ada lagu, boleh tolong buat lirik tak? Tapi perlukan untuk besok malam rakaman. Kita turun studio, tidur overnight, try tulis lirik, habiskan. Sebab dia perlu menggunakan rakaman lagu tu untuk esok. Jadi kita tak boleh tunggu ilham, tak ada, kita paksa ilham. Rakaman tu waktu malam juga? Malam. Jadi kita tunggu. Masa tu saya dengan Muhammad Yasin, samalah satu angkatan kan. Kadang-kadang saya tak boleh tu, kau tolong tulis, aku tak ada idea. Jadi dari situ kita belajar dari segi dengan cara macam mana nak buat album, stamina album tu, macam mana kali orang tu untuk rasa kasih roh pada album tu betul, roh perkataan tu, roh pada album tu. Dan cara dia merakam vokal serius. Bila kita rakam vokal bukan macam nyanyi kat show. Betul. Sebab kita nak rakam, bila rakam satu, tiap-tiap nota tu boleh didengar. Jadi tak boleh ada mistake. Dulu tak ada autotune secara digital. Sekarang boleh tu, kalau nyanyi sengit boleh kasih straight, boleh padam, boleh tak, boleh tampal balik. Betul. Sekarang banyak orang nyanyi kat Gilang lagu dekat Tuas. Jadi tapi ialah cara old school kita belajar. Dan dari situ baru saya dapat peluang untuk tulis lagu untuk Ella, Left Handed, kerana masa tu Ramli Sarip banyak produce untuk artis Warner Music Malaysia. Jadi itulah pengalaman tak anda lupakan bersama Ramli Sarip dan sekarang pasti Ramli Sarip bangga dengan Art Fazil ni Dia dah ada pelapis saya kira InsyaAllah. Saya pun masih lagi memandang artis seperti Ramli Sarip, M. Nasir, artis old school time ni kan. Dengan M. Nasir macam mana? Ada pengalaman-pengalaman yang tak dapat anda lupakan tak? M. Nasir selalu kalau saya di Kuala Lumpur turun Luncai Mas lah, pergi jumpa kadang-kadang. Selalu kalau jumpa M. Nasir kat Luncai Mas petang dia datang. Okey. Dia akan datang. Susah tak nak kerja dengan dia? Macam dia hayal banyak Saya tidak banyak peluang untuk bekerja dengan M. Nasir, tapi duduk lepak biasalah, tapi bekerja mungkin satu projek lagu apa untuk album tribute Kembara saya pernah buat. Tapi apart from that tak ada. Cuma banyak duduk dengar cara dia bekerja, tengok studio. Tapi duduk dengar tu anda dapat tangkap ilmu dia juga caranya perbualan. Sebab kita rasa dia macam konsep konsep berguru.
Secara tak formal kita duduk, kita dengar. Mungkin dia tak akan ajar, okey hari ni kita akan belajar tentang buat lagu. Hari ni dia tak, tapi kita tangkap cara tidak langsung, cara informal, emosinya, pergerakan itu pun belajar. Seorang guru yang baik sebenarnya tak mengajar. Dia tak mendidik, dia biarkan muridnya kosongkan diri dia, betul masuk diri baru. Dia takkan mengajar buat ni tak ada. Dia tidak instruct. Dia cuma sebab kadang-kadang tiap murid ni dia mungkin ada idea sendiri dan so kebolehan sendiri. Tak semua murid tu dia sama rata cara dia intellectual dia, cara pemahaman dia. Jadi dia kena kau ambil apa yang kau boleh ambil. Itu genius sebenarnya. Seorang genius, dia tak mengajar, dia biarkan murid dia belajar sendiri dan masukkan sendiri. Dan mereka tidak macam orang kata lokek kau tak boleh, aku tengah buat production ni, kau jangan sibuk nanti takut idea ke apa. Dia tak, walaupun dia sibuk, dia layan juga. Janji kita datang bawa teh tarik, bawa kena pisang. Wah, kira senang Dia sebab dia cara orang lama macam kita kecil-kecil dulu. Kalau duduk lepak dengan abang-abang, kau pergi beli kopi, pergi beli teh, dah duduk, kita ada servis lah. Kalau orang sekarang pula macam mana? Sekarang bayar habis tak ada duit tak masuk. Sekarang lain sikit lah budaya dia. Tapi saya rasa budaya 70-an 80-an, zaman-zaman rock dulu, zaman abang kata zaman-zaman mat dulu, saya rasa seronok sebab dia ada macam satu macam punya budaya dan undang-undang yang tidak tertulis tau. Tak rasmi undang-undang tu dia macam kalau kau budak-budak kau jangan pijak wayar. Sekarang kita duduk masjid kadang-kadang budak-budak langkau apa. Betul. Kan tak boleh salahkan budak-budak, salahkan mak bapak sebab kena ajar. Kan kalau tidak nanti budak-budak tu tak tahu tentang peradaban. Betul. Saya perhatikan dia duduk kat masjid budak Jumaat, budak-budak langkau over. Tunduk, patut tunduk, atau tolong cik, tolong bang, minta lalu. Tak semua budak buat. Tapi sekarang masih ada lah. Kita perasan masih of course sekarang budak-budak yang masih lagi mengamati ataupun memperhatikan budaya itu masih ada, of course. Tengok siapa mak bapak dia lah. Kerana anak-anak itu dicorak warnakan oleh ibu bapa Yang berjaya pun ibu bapa. Sebab itu bila nak kahwin betul-betul buat pilihan. Betul. Kau salah pilih, kau kalau masuk jail, ambil barang habis, hanyut. Itu masalah. Itu masalah orang kita sebenarnya. Baru-baru ni saya dalam 2-3 bulan lepas saya berpeluang untuk membuat workshop di prison. Wah, itu bagus tu. Ceritakan sikit pengalaman tu. Dalam prison ni lebih daripada 70% adalah orang Melayu. 70%? Lebih guru sikit. Dan berumur dalam 30-an sampai 60-an. Dan mereka ni keluar masuk. Kita bukan nak mengutuk, tapi ini realiti kenyataannya. Masyarakat kita sebenarnya masih lagi dibelenggu dengan masalah dadah. Keluar masuk. Dan kalau dia seorang saja tidak kahwin, tak ada anak bini, tidak apa. Anak-anak bersifat-sifat. Dan ada anak bini dan mereka menjadi mangsa. Ini sebab saya juga peluang bekerja dengan aktiviti Harun Ghani Education Fund. Di mana mereka cuba menangani masalah ni, memberi peluang untuk anak-anak yang bapanya ataupun ibu bapanya berada dalam penjara. Dan masalahnya budak-budak kecil yang jadi mangsa. Sebab satu budak ni, kes saya tak boleh cakap nama sebab ni isu melindungi dia lah. Dia rindukan bapak dia sampai bertanya bagaimana nak bersama dengan bapak dia dalam jail. Seorang anak rindukan bapak dia yang dalam jail. Berapa tahun budak tu tadi? 12 tahun. 12 tahun rindu nak jumpa bapak. Jadi tanya macam mana aku nak spend time dengan bapak aku dalam jail. Macam mana saya nak masuk jail saya dapat bersama dengan bapak. Ini masalah masyarakat Melayu. Mungkin segelintir tapi ada masalah besar kerana kita hanya 11% daripada population Singapura. 11% daripada 5.5 million dan 70% kita adalah orang dalam prison. Dan ini masalah sebab lelaki-lelaki yang berumur 30 sampai 60 sepatutnya contribute family, contribute kepada keluarga, masyarakat, secara ekonomi, secara spiritual, secara emosi. Bila mereka tidak memberi itu, yang tanggungan mereka menjadi masalah, tunggang langgang. Anak rindu bapak, cari bapak, jadi sekolah problem. Saya ada kawan-kawan yang jadi guru di sekolah. Ada satu kes 29 budak, 25 masalah. Tanya bapak kerana bapak kat dalam. Tanya mak kat dalam. Ini satu masalah besar. Dan saya tidak bukan nak menyalahkan sesiapa, tapi siapa yang menjual dadah kepada orang Melayu? Orang Melayu juga. Kan? Betul.
Jadi mungkin cool lah brother, sebab apa dapat jual barang apa semua kan. Tapi masalah dia, you create problem untuk orang Melayu masyarakat yang menjadi masalah seumur hidup. Sebab anak tu sepatutnya dapat kasih mak bapak, tak dapat. Dia pula nanti terumbang ambing. Kita tak tahu ke mana pula. Masuk rumah halfway house kan. Anak buat masalah Dapat kita tunggu dulu kerana mat kita ni baru keluar, bukan dari penjara tapi baru keluar dari TV. Apa khabar? Mat sebelah kau main kau Tadi saya masuk muka serius. Dia memang masalah serius ni. Fazil in the house terperanjat aku. Dengan Fazil kita bisa berbual macam gitu, Bek. Bagus. Fazil ni dia bukan sekadar seorang penyanyi, dia seorang pemikir juga. Dia seorang mufakir. Mufakir tu bahasa Arab lah bagi pemikir. Nampak pemikir lah. Sebab tu ada Raushan Fikir. Ya. Raushan Fikir. Dia ahli dalam memikir. Asal ada Raushan Fikir. Ya. Okey dah. Konsert saya berjudul Full Moon over Marina Bay yang akan berlangsung di Esplanade Risotto Studio pada 18 hari bulan April, bulan hadapan, pukul 9.30 malam. Tiket berharga $25, boleh didapati di box office Esplanade ataupun juga di Sistik secara online. Ya, cepat-cepat buat sembahan kerana Art akan buat sembahan. Kalau Art buat sembahan, dia mesti nak tengok dia punya angsti, dia memang marah tu, dia punya gelora jiwa dia tu awak dapat serap. Dahsyat. Selalunya saya dapat feedback bila lepas konsert, orang yang pergi konsert cakap, aku lepas tengok konsert aku tak boleh tidur malam. Kenapa Tak tahu Adakah disebabkan anda, kehadiran anda, aura anda ataupun penyampaian anda? Atau mungkin dia minum kopi lepas tengok show saya. Mungkin juga dia tarik kan. Penat aku fikir jauh-jauh rupanya kopi. Apa soalan Mat yang terpendam dah lama nak tanya Art Fazil? Saya merupakan salah seorang selain daripada art saya suka membaca, saya suka berfikir dan sebagainya. Kalau anda, saya dapat lihat lagu-lagu anda dan sebagainya. Siapakah idola anda kalau baca buku anda suka ikut siapa? Penulis-penulis yang terkenal yang mungkin dapat serap dia punya ideologi dan sebagainya. Dia bermula daripada karya-karya Osman Awang, Samad Said. Lepas tu kenal dengan Rendra. Rendra. Saya baru dapat buku terbaru koleksi puisi Rendra yang dirilis selepas dia meninggal. Banyak ditulis di penjara kan? Jadi apa anda belajar dari Rendra ni? Rendra mungkin cara dia menulis lah, cara dia. Saya rasa macam tadi kita perbualkan tentang bahasa Indonesia. Dia bebas. Pemikirannya bebas dan mungkin secara censorshipnya pun kurang sedikit dan mungkin dia tak ada batas-batas majlis bahasa yang mengkongkong. Sebab kalau tengok Indonesia, dia punya bahasa organik, dia sentiasa berubah. Kadang ni rembat je. Contoh bahasa yang anda masukkan organik tu macam mana? Dia suka combine perkataan. Menggabungkan imbuhan-imbuhan. Adakah itu boleh dikatakan sebagai merosakkan bahasa asal? Atau bagaimana komentar? Atau progresif? Saya rasa bahasa dia sentiasa berubah. Apa cara kita berbual sekarang mungkin berbeza daripada apa mereka gunakan bahasa Melayu dalam tahun 30-an, 40-an. Saya rasa sentiasa berubah. Dan saya rasa yang paling banyak menambahkan kosakata dalam perbualan mereka penggunaan harian adalah bahasa Indonesia. Dia banyak macam perkataan kita memandu, dia menyetir daripada perkataan steering. Menyetir. Saya menyetir apa? Menyetir bawa mobil. Kalau belanja traktir Traktir ini banyak macam kalau kita tengok dari segi pemilihan presiden pemilu, dia punya election kan. Semua kombinasi perkataan. Saya rasa dan mereka juga banyak gunakan slang. Kadang-kadang saya tak faham. Saya tanya apa makna dia. Ada kawan-kawan dekat Indonesia tanya macam rapopo. Kalau baru-baru ni saya banyak baca tentang Jokowi dan Prabowo kan, balik politik tu dia cakap apa dia cakap aku rapopo. Saya tanya kawan saya, rapopo apa? Rapopo tu macam it's okay, I don't mind, I don't care. Jadi kita tak tahu dia dari mana asal usul dia. Bahasa Jawa, Belanda digabungkan Jadi maksud di situ bahasa tu menjadi kaya dengan adanya gabungan dari bahasa lain mungkin sentiasa penambahan. Lagipun sekarang dengan teknologi baru, macam sekarang kita cakap apps. Apa dalam bahasa Melayu apps? Betul juga. Jadi kita benda tu sentiasa diupdate. Bahasa Inggeris pun banyak meminjam. Perkataan yang paling terbaru yang dimasukkan dalam kamus Inggeris adalah perkataan. Betul, setuju sangat-sangat. Perkataan apa tahu? Bomo. Bomo Bomo tu. Itu dia. Betul. Sekarang Inggeris
Setiap peristiwa tu kan kelabut. Saya pasti semua orang tahu sebab-sebabnya. Tak payahlah kita rungkaikan. Ya, tak perlulah. Jadi ia jadi popular lah disebabkan itu. Tapi antara artis yang banyak mengembara apa yang anda belajar di London tu sebenarnya? Orang yang selalu mengembara lain tau, dia punya world view dia, pemikiran dan sebagainya. World view dia, scope dia lebih beda dengan orang sini. Sebenarnya mengembara tu adalah suatu yang saya rasa dari segi agama pun kita digalakkan untuk mengembara melihat bumi ciptaan Tuhan. Baru-baru ni saya baca tulisan ataupun ungkapan daripada Sheikh Nazim mengatakan kita selalu perlu travel untuk melihat dunia, melihat bagaimana keciptaan Tuhan. Jadi kita mengamati, oh macam ni cantik Tuhan jadikan langit dekat negeri England ni. Oh kat Turki cantik sunset dia dekat Sultan Sulaiman punya masjid. Saya rasa itu salah satu cara kita beribadah tanpa menggunakan beribadah secara formal. Kita mengamati, kita berzikir dengan mengingat Allah. Ya Allah, ni Allah ciptakan. Oh Allah ciptakan langit. Oh panas, Allah ciptakan panas. Oh hujan, Tuhan turunkan hujan. Saya rasa itu sebab bila kita mengembara lah, kalau kita dalam perjalanan tu walau secara fizikal, tapi perjalanan itu juga adalah perjalanan dalaman. Ilmu yang kita serap dari dalam. Dan sebagai seorang Melayu, saya rasa saya jadi lebih Melayu mungkin. Bila kita pergi tempat jauh-jauh, kita dalam istilah Inggerisnya you discover who you are not. Okey, masuk dalam tu. Kalau kita mengembara, kita kenal diri kita, maksudnya gitu kita mengenali siapa apa macam ni, kita temui diri kita yang sebelumnya. Kita tak pernah jumpa diri kita kecuali kalau kita melancong gitu. Kita mengembara ataupun kita mengenali apa yang bukan kita. Dengan macam kita kenal malam dengan siang. Kita kenal siang dengan malam. Kenapa ada duit tiruan? Sebab ada duit yang tulen. Dia lebih kurang itu istilah dia lah. Jadi saya rasa mungkin ada orang yang kenapa kau balik dari England tak slang, tak, bukan pasal slang, pasal kita tambah kosakata penggunaan bahasa Inggeris. Tak semestinya kita berbual dengan cara Inggeris. Slang London kan. Kadang-kadang terikut-ikut lah. Biasa macam orang Inggeris yang tinggal dekat Singapura, tiba-tiba dia cakap lah dah pula. Kan? Yalah, no lah. Jadi kita manusia sebagai manusia, dia selalu nak menyerap ke dalam budaya ataupun masyarakat yang di mana mereka tinggal. Jadi saya tak langsung pun kita tegur lah. Oh ini Jadi kita pun terikut-ikut, tapi tidak merubah jati diri kita. Ada ungkapan kadang-kadang, of course lah, certain people dia terikut sangat sampai kita cakap ada orang tu dia lebih Inggeris daripada Inggeris. Betul, over lah orang kata Macam pasal muzik pula ada lihat ada orang yang layak untuk berkata-kata muzik di Singapura ni bagaimana? Masa lagi orang Inggeris pun lackluster di Singapura ni musiknya dari segi industri. Saya rasa banyak lagi sekarang, banyak ruang lah. Banyak ruang seperti TV program yang kita malam tadi ada Viva Electra. Juga sekarang saya dari host yang hebat tadi kan, berdua kan. Sempat selit lah, promote lah kawan kan. Dengan social media sekarang banyak ruang untuk artis, YouTube dan juga every now and then ada program seperti Singapore Idol dan apa tu, the Final One. Cuma sekarang kita lebih terdedah dengan banyak selection. Atau sekarang kita macam kita makan buffet. Macam-macam ada. Nak muzik ini, muzik itu, muzik tahun berapa pun ada. Jadi artis I think kena kerja lebih keras dan mencari pasaran ataupun pendengar. Mungkin Singapura kita terhad kerana kita hanya ada 5.5 million. Dan orang Melayu yang menggunakan bahasa Melayu mungkin 11%. Kan? Misal kata kalau dia tambah orang Melayu 1 juta lagi, dia bawa masuk orang Melayu 1 juta lagi. Tapi di Nusantara dah lebih. Yelah. Tapi kalau ikut pasaran Singapura, kalau misal kata ditambahkan jumlah orang Melayu 1 juta ekstra, expatriate-nya lah. Expatriate-nya dari Indonesia, Malaysia, seterusnya Madagaskar ke South Africa, orang Melayu bawa masuk, kita akan menambahkan lagi pasaran Melayu. Orang yang jual mie rebus tambah 1 juta masyarakat pembeli, yang jual baju Melayu, yang jual muzik Melayu, yang jual budaya benda yang kena mengenai dengan budaya Melayu, dia akan menambah 1 juta lagi pasaran. Setuju? Yalah. Lagi ramai pembeli lah. Jadi itu menjadi kita akan lebih hebat daripada bersaing dengan Indonesia, Malaysia. Betul. Jadi sekarang yang untung siapa yang menambahkan lagi masyarakatnya? Itu soalan yang harus kita kaji dan kita renungkan sebelum tidur. Tapi untuk terakhir kali, mengapa orang harus menonton konsert anda? Tarikhnya, tanggalnya, silakan. Okey.
mereka harus datang menonton konsert Full Moon Over Marina Bay ini kerana saya rindukan mereka dan saya rasa harap-harap mereka juga rindukan saya. Jadi sama-sama kita membuat semahan ini. Saya akan cuba mainkan lagu-lagu yang mungkin mereka minat masa zaman sekolah dulu, lagu seperti Mama I Can't Breathe, Anything For You, Sometimes When I Feel Blue, dan juga CD-nya sekarang dalam pasaran. Konsert Full Moon Over Marina Bay ini adalah satu konsert di Esplanade Recital Studio yang berlangsung pada 18 April jam 9.30 malam. Tiket berharga $25 boleh didapati di Sistik online, secara online, ataupun juga di box office secara langsung beli ke box office di Esplanade. Kita ucapkan terima kasih kepada pendengar kita yang bersama kami selama 2 jam sampai mat setengah jam, tak apa halal. Terima kasih kepada Hafiz dan Rahim kerana terima kasih mengundang Mat relax di sini. Ya, kita dah lama nak undang Mat, tapi memandang ada konsert ni kan, kita mesti nak undang. Terima kasih, dan saya harap semua yang mendengar tu jika ada salah-salah saya minta maaf, dan harap dapat bertemu di konsert di Esplanade pada 18 April nanti. Yeah. Okay. Saya ingin tunjukkan lagu ni untuk semua para pendengar peminat Warna 1942. Dan Malam Dua Mat lah khususnya. Malam Dua Mat khususnya ya. Dan mungkinlah Singapura ni satu negara yang busy, yang mungkin yang ada stres dengan kehidupan ya. Kena banyak-banyak bersabar, dan walau macam apa masalah kita ada pun, satu hari masalah tu akan hilang. Kita tidak boleh putus asa, tidak boleh rasakan yang macam kita dah tak ada tempat bergantung, kerana Tuhan masih ada. Dan kita harus yakin dan sentiasa berdoa agar apa masalah yang kita ada, apa-apa kesulitan hidup, ada jalan keluar ya. Jadi saya ingin tunjukkan lagu ni khas untuk para pendengar yang mungkin sebelum tidur ni dengarlah lagu berjudul Yakin. Biar menitis asal tak putus, kata ibu padaku. Biar sedikit asal tak pupus, biar perlahan jangan berhenti. Kehidupan ini hanya sekejap, semua akan kau tinggalkan. Di dalam perlombaan mengejar apa yang material, jangan tinggal solat selama dunia akhirat. Mungkin segalanya mungkin, apa akan terjadi pasti terjadi. Yakin, hati terus yakin dengan harapan pada ketentuan Tuhan. Tak bisa berlari, aku berjalan. Tak bisa berjalan, aku merangkak. Tak bisa merangkak, aku mengesot. Perlahan-lahan aku kan sampai jua. Perlahan-lahan aku kan sampai jua. Kembara ini ku rasakan jauh, di manakah penghujungnya? Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Doamu ibu, azimat hatiku. Mungkin segalanya mungkin, apa akan terjadi pasti terjadi. Yakin, hati terus yakin dengan harapan pada ketentuan Tuhan.
perlahan-lahan aku kan sampai jua. Perlahan-lahan aku kan sampai jua. Tak bisa berlari, aku berjalan. Tak bisa berjalan, aku merangkak. Tak bisa merangkak, aku mengesot. Perlahan-lahan aku kan sampai jua. Perlahan-lahan aku kan sampai jua. Relax, brother, brother, relax. Brother, relax, relax, brother, brother, relax lah. Relax, brother, brother, relax. Relax, brother, brother, relax. Relax, brother, brother, relax lah. Yeay, jangan lupa 18 April di Seratus Studio, satu konsert khas Art Fazil untuk anda pendengar-pendengar yang mungkin dah lama rindukan Art Fazil. Ya, dan kita akan jumpa anda Isnin nanti 10 malam hingga 2 pagi dalam rancangan Malam 2 Mat. Bye.